Barang kemas, gold bar ataupun dinar, mana yang lebih baik? Kalau nak beli emas untuk tujuan pelaburan atau simpanan, lebih baik beli emas yang berketulinan 999. Seperti gold bar ataupun dinar. Ini kerana yang pertama, harga per gram yang lebih rendah sekitar 15% dibandingkan dengan harga per gram barang kemas 916. Assalamualaikum tuan, tengah cari apa tu? Ada apa boleh saya bantu? Tengah cari isteri. Isteri? Tak. Saya tengah cari ni hadiah untuk my wife. Kalau you nak hadiahkan emas, you nak hadiahkan sebagai apa? Simpanan atau perhiasan? Nak yang mana satu? Oh, ada beza ke? Kalau saya nak ambil yang ni untuk simpanan tak boleh ke? Boleh kan? Kalau you beli emas perhiasan, dia ada upah tukar dan spread yang tinggi jika dibandingkan dengan emas minat. So, better beli yang ni lah. Oh, macam tu. Payah juga Tak apalah kalau macam tu saya nak beli kotak je sebab saya suka kotak di sini. Jangan simpan emas perhiasan kalau anda nak jadikan ia sebagai satu simpanan ataupun pelaburan. Kenapa? Jom saya kongsi. Emas perhiasan seperti ini tujuannya adalah untuk berhias. Betul tak? Tapi kalau simpan emas untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, kenalah simpan emas pelaburan yang bentuknya seperti ini kerana ia berketulinan tinggi. Dan lagi satu, kos upah untuk emas pelaburan seperti ini sangat rendah berbanding dengan emas perhiasan yang ini. Itu saya nak cakap tadi Syirah. Bila Syirah kata sebenarnya pakai untuk perhiasan, ada sikit, ada banyak. Tapi ada juga yang mungkin ada persepsi yang berbeza tentang emas dan juga simpanan emas ni. Tapi saya pasti ramai juga yang masih tak faham lagi tahu tentang emas ni. Pakai itu kita dah faham dah. Tapi tentang simpanan, tentang pelaburan dan juga tak dilupakan hukum-hukumnya. Dan juga pengertiannya dalam Islam ni. Okey. Betul tu. Dan untuk kita bercerita mengenai pengertian emas di dalam Islam, untuk kita lebih faham kalau kita simpan apa hukumnya dan zakat yang terlibat dengan emas ini juga, kita bersama di talian adalah Ustaz dari Azam Al-Khan. Studio beliau ya. Assalamualaikum. Okay. Di studio yang boleh bergerak ke mana-mana. Ini luar biasa. Ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh dengar ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas dan saya dengar. Luar biasa. Kita memang ada kat sini, kita ada OB sendiri. Luar biasa. Hebat. Cuma Ustaz, kalau boleh lepas dia tukar, Ustaz duduk kat seat belakang pula Ustaz. Ada kaset dekat belakang saya nampak. Si anak belakang. Silakan Farid. Okey Ustaz, gurau-gurau aja sebagai pembuka dan penciri untuk topik kita pada hari ini. Baik Ustaz. Okey, kita nak tanya dulu tentang emas dalam Islam ni. Mungkin ada sebarang ayat Quran ataupun nas-nasnya tentang emas dalam Islam ni Ustaz. Silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Farid. Syirah, betul Syirah? Betul. Baik, takut salah orang. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton setia wanita hari ini yang luar biasa. Kita semua sukakan emas. Betul. Ini adalah fitrah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Ta'ala menyebut perkataan zahabin. Emas dalam bahasa Arab zahabin. Kalau kita lihat dalam banyak ayat dalam Quran, antaranya banyaklah. Tapi saya nak kongsikan antara dalam surah Ali Imran ayat 14. Apa Allah Ta'ala kata? Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, maknanya keluarga isi anak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi bertatih, maknanya kenderaan dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, emas, perak, emas ini adalah kegembiraan dan keseronokan kita. Maknanya pertama Allah Ta'ala dalam surah Imran 14, emas ini adalah satu keindahan pada pandangan manusia. Itu fitrah. Maknanya siapa-siapa pun mesti sukakan emas. Saya pun. Saya antara pengumpul emas sebenarnya. Saya sangat suka. Jangan tanyalah ada berapa kan. Yang penting berkepuk. Kan? Kalah Eva. Cuba pakailah, kita tak boleh pakai kan. Yang kedua apa dia? Barang tukaran yang paling bernilai. Ini ada dalam surah Al-Imran ayat 91. Simpanan yang sebenar. Ini juga ada dalam surah Taubah. Dan paling utama emas ini juga adalah perhiasan dalam syurga. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Kahfi ayat 31. Perhiasan bagi orang mukmin juga di syurga. Dalam surah Al-Hajj ayat 23. Balasan bagi penghuni syurga. Balasan orang baik-baik ni duduk syurga dapat pakai emas. Dan juga merupakan lambang dan bukti kekayaan yang sebenar. Ini ada dalam surah Zukhruf ayat 53. Dan juga emas ini adalah barang berharga bagi penghuni syurga. Dan pastinya ada dalam Quran itu Allah Ta'ala mengatakan pinggan, mangkuk, piala daripada emas. Ini adalah antara barangan-barangan dari syurga. Dalam surah Zukhruf ayat 71. Maknanya apa tuan-tuan dan puan, para penonton? Emas ini adalah satu kegilaan, satu keinginan, satu perkara yang sangat kita mahukan. Siapa yang tak suka emas? Saya nak tanya Farid, Syirah, para penonton. Siapa tak suka emas? Semua suka. Logam yang
Nampak dia emas ni satu logam ni, kena tanya pakar lah kan, kita pun tak pandai, tapi saya minat. Saya antara peminat emas sebenarnya, tapi saya kumpul bar lah. Saya tak boleh pakai kan. Kumpul bar, coin, dinar, mana kalau 1 dinar bersama 4.25 gram emas. Ini kita kena tahu. Dan menariknya, emas ini zaman Nabi dah guna dah. Itu sebab zaman Nabi dulu seekor kambing harganya 1 dinar. Dan sekarang ni kalau kita ikut kiraan ringgit Malaysia, satu kambing juga lebih kurang 1 dinar, iaitu bersamaan 1,000 lebih. Maknanya 1 dinar bersama 4.25 gram. Ini kena kaji lah. Itu sebab zaman dulu punya emas, contoh tahun 80-an kita kumpul emas ada 20 gram. Tahun 2023 tetap 20 gram. Tetapi nilainya berbeza. Ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita kena ramai-ramai kumpul emas lah, insya-Allah ya. Itu Ustaz tu ada dalam poket dia ada emas tu. Ada buku-buku ada kita dapat. Golbar. Nak bawa tapi malulah kita tak adalah. Yang penting kumpul, saya target kumpul untuk bayar zakat. Ni cantik. Okey, Syirah nak tanya. Okey, baik Ustaz. Ustaz dah sentuh mengenai zakat emas ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai zakat emas ini. Mungkin kalau ini amount ini emas yang kita ada, macam mana pula bayaran untuk zakatnya? Silakan luar Ustaz. Biasa. Ini soalan yang sangat biasa, evergreen, orang mana-mana tanya. Kadang orang tanya, Ustaz, nanti emas banyak kena bayar zakat. Itulah bagus. Kita mesti target kumpul emas untuk bayar zakat. Kerana apa? Ini lambang kekayaan dan kita ingin berkongsi rezeki kita kepada orang di bawah sana. Zakat ini untuk apa? Contohlah, zakat emas ada 2, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Pertama, emas perhiasan dan juga emas simpanan. Contoh macam Syirah pakai tadi kan, emas perhiasan. Emas perhiasan dia tidak perlu bayar zakat. Tetapi kalau melebihi uruf ini adalah adat kebiasaan, maka wajib untuk bayar zakat. Kita jangan rasa bayar itu satu bebanan, tapi kita rasakan bayar itu untuk menyucikan harta kita. Ini keseronokan sebenarnya. Jadi mana kalau dia pakai emas, contohlah, baju sampai 1 kilo, contoh. Pakai emas sampai 1 kilo, maka dia kena bayar zakat. Dia ada keedahnya. Kalau contoh, kalau saya di Johor, boleh rujuk dalam Majlis Agama Islam Negeri Johor, laman web. Carilah dekat mana-mana laman web. Kalau kita di Johor, ada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang menguruskan tentang Baitul Mal, zakat, harta dan sebagainya. Kalau di Johor, 850 gram. Maknanya uruf. 850 gram tu berat tu. Kan? Mana dekat sekilo. 850 gram. Contoh, dia pakai dekat telinga ada 20 gram. Contoh. Gebeh dah telinga. Lebih. Panjang tu. Topeng dia kan. Maknanya dekat lengan sampai ke ketiak ni ada 10 gram. Ini ada 10 gram lagi. Tangan berat macam beras agaknya kan. Maknanya kakinya lagi bagai-bagai. Leher lagi. Ni kaifah aku tak tahu dia pakai macam mana kejap lagi. Ya, kejap lagi kita tengok. Kejap lagi kita tengok. Tapi kejap lagi aku dah left dah. Maknanya sampai ke leher bagai-bagai. Lebih 850 gram. Kalau di Johor. Kalau di Selangor, di wilayah 800 gram. Ada kiraan urufnya masing-masing. Jadi kena rujuk negeri masing-masing. Ya? Kalau di Johor 850 lebih. Maknanya 900 gram. Contoh. Makanya yang lebih itu perlu dizakatkan. Ini harus kita faham. Itu zakat emas perhiasan. Tetapi kalau emas simpanan, tuan-tuan para penonton, dia punya kiraan nisabnya adalah 85 gram. Ini harus kita faham. Tapi kita kena 85 gram. Itu kalau simpan. Mana kita simpan, kita tak guna, mana macam gold bar ke, coin ke, bagai-bagai, kita simpan, maka 85 gram lebih daripada tu, cukup setahun, cukup haul dia, barulah kita kena bayar zakat. Tapi tuan-tuan para penonton, bukan mudah nak kumpul 85 gram kan? Bukan mudah. Tapi kalau dapat kumpul ini yang kita mahukan. Kerana apa? Kita nak menjadi satu domino effect. Sebenarnya orang boleh zakat ni dia satu domino effect tu. Apa makna domino effect? Macam kita main domino. Maknanya kalau jatuh satu dia akan efek yang lain. Jadi maknanya orang berzakat ini sebenarnya dia kumpul emas, kekayaan dia berlimpah-limpah, maka dia kongsikan harta dia kepada orang lain. Dan zakat ini akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Inilah pentingnya dalam institusi agama kita, sangat cantik. Dan emas ini di mana saja berada, pasti laku insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan para penonton, kita kumpul, seronok. Kumpul emas, suka. Tapi jangan lupa tanggungjawab kita sebagai orang yang beruang, orang yang mempunyai harta untuk kita membayar zakat, dan ini tanggungjawab dan juga kewajipan kita sebagai Islam. Ramai kadang-kadang waktu baru dulu kalau ingat selepas PKP, kita ramai tengok orang beratur dekat kedai pajak gadai, bagai-bagai kan. Ada orang malu, kalau ustaz malulah kita nak dipajak. Tuan-tuan puan tahu tak, orang yang beratur tu orang yang ada harta. Orang yang tak beratur tu tak ada harta. Sebab tu saya tak beratur Ustaz. Dia ada harta. Dia ada harta untuk digadaikan. Mana ada harta untuk digunakan belanja. Itu sebab tuan-tuan puan,
kumpullah emas kerana inilah akan menyelamatkan kita bila mana inflasi dan sebagainya tak ada duit, maka ada emas inilah akan membantu insya-Allah dengan rezeki Allah ada beri kepada kita ini. Dan gunakan semampunya, ikutlah kemampuan kita. Dan yang paling utama, sucikanlah harta kita dengan zakat kerana inilah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Oh, Ustaz macam duta emas Ustaz Tapi tak apa Ustaz. Okey. Silakan. Mungkin ringkas. Kita ada orang kata simpan emas banyak-banyak ni boleh mengundang pelbagai risiko fitnah, risiko keselamatan. Mungkin pencampat peribadi Ustaz macam ada risiko hasad dengki orang semua. Jadi Ustaz apa pendapat tentang ni? Bagi saya beginilah, apa-apa pun kita yang tahu tentang diri kita, yang paling utama apa tujuan kita berhias. Allahu jamil wa yuhibbu jamal. Allah itu cantik dan sukakan kepada kecantikan. Kalau kita berhias kerana Allah, untuk bercantik kerana Allah mengikut syarat sebagainya, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita pakai kerana riak, pakai kerana sum'ah, kerana menunjuk-nunjuk, takabur belagak, oh aku ni orang paling kaya, aku ni ada mak berkepuk-kepuk, tak mampu, see my level dan sebagainya, maka inilah na'udzubillah min zalik yang akan mengundang kecelakaan di dunia dan di akhirat. Pakai emas berhias, silakan, tak ada masalah. Ini satu kebanggaan bagi wanita. Haram bagi lelaki berhias. Tapi lelaki boleh tak simpan emas? Boleh. Simpan boleh. Emas. Cukup nisabnya, maka bayarlah zakat, itu kewajipan. Orang tak tahu kita ada cukup ke tak, tapi Allah Maha mengetahui. Kalau ada lebihan, maka tunaikanlah zakat ini tanggungjawab kita. Kerana dengan itulah Allah akan tambah lagi rezeki. Kerana kita perlu ramai orang Islam yang kaya untuk membantu orang Islam di bawah sana. Wallahu a'lam. Nanti Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azab Al-Kankari yang tak pernah gagal memberikan penjelasan cukup baik kepada kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat berada di studio semua. Assalamualaikum.